Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam sesi kedua program Celik Al-Quran siri 1 surah An-Nisa, iaitu surah yang keempat dalam Al-Quran itu ayat ke-34. Dan alhamdulillah kita kali ini membawa tajuk Qawwama, melindungi, menguasai atau melindungi. Jadi itu persoalan yang nak kita jawab selepas sesi kita ini. Dan ini adalah bagi siapa yang mungkin pertama kali bersama dengan program Celik Al-Quran ini adalah satu program pendidikan untuk kita semua, khususnya untuk melihat apakah sebenarnya yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim itu kepada kita. Dan program ini adalah anjuran bersama Akademi Dr. Har dan juga Wanita Berdaya Selangor dan Yayasan Warisan Ummah Ikhlas yang membawakan program ini untuk audiens yang lebih meluas, khususnya kepada pencipta Al-Quran. Dan ayat yang kita akan berikan fokus dalam siri yang pertama ini adalah ayat yang ke-34 daripada surah An-Nisa. Jadi Dr. Har alu-alukan dulu qari kita untuk membacakan ayat tersebut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Jadi Dr. Har bacakan terjemahan mafhum ayat tadi tu. Lelaki itu pelindung kepada wanita kerana Allah melebihkan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain dan kerana mereka telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka wanita yang salihah adalah mereka yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tiada kerana Allah telah menjaga mereka. Para wanita yang kamu khawatirkan akan nusyus mereka, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Sadaqallahul Azim. Jadi itulah dia ayat yang sering kali kita dengar kerana di dalamnya mempunyai begitu banyak garis panduan dalam konteks muayyashah ataupun hubungan kita suami dan isteri, yang mana itulah nanti yang menjadi asas kepada kerukunan rumah tangga, keharmoniannya. Dan sekiranya ini juga tidak kita perhatikan, inilah juga yang mungkin menjadi fokus
kepada ataupun punca kepada kerosakan dan juga keruntuhan rumah tangga. Jadi ya, kita di Akademi Dr. Har bersama dengan wanita berdaya Selangor khususnya merasakan ya perlu ada satu usaha pendidikan umum ya yang memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang apakah sebenarnya yang terkandung di dalam ayat ini. Di dalam dalam sesi yang lepas kita memberikan tajuk tentang sejauh manakah ya dalam perkataan itu ada wadribuhun tu ya. Mana adakah Islam membenarkan suami memukul isteri? Itu kita punya persoalan pada sesi yang lepas. Maka ianya telah dijawab, bukan itu sebenarnya apa yang dimaksudkan, dan tentu sekali ayat ini tidak boleh menjadi satu asbab ataupun alasan untuk para suami mengkasari isterinya khususnya dalam kes-kes keganasan rumah tangga. Dan di situ kita harap sudah berlakulah penjelasan tersebut. Hari ini kita lihat pula dalam konteks qawwamah itu, ar-rijal qawwamun 'ala nisa, sebab dalam masa yang sama juga sekiranya kita tak faham apa dia qawwamah, maka ada juga ayat ini diambil dalam konteks wanita itu berada di bawah penguasaan lelaki dan oleh sebab itu wanita tidak boleh memimpin, wanita tak boleh untuk menyuarakan apa yang dihasratkan kerana dia mesti berada di dalam penguasaan dan juga kawalan suaminya. Jadi di situlah kita rasakan tajuk hari ini sangat penting. Tolong siapa yang sudah bersama dengan kita pagi-pagi Ahad ni, memanglah Ahad pagi ini saya rasa memerlukan satu daya yang kuat untuk dapat bersama, tetapi tolong sebar-sebarkan, mudah-mudahan sambil hari Ahad kita ni kita boleh mendengar sedikit penjelasan daripada panelis kita. Tapi sebelum tu saya nak menjemput Puan Siti Kamariah binti Ahmad Suki selaku CEO Wanita Berdaya Selangor untuk memberikan sepatah dua kata lah sebagai alu-aluan kepada program kita ni. Silakan Puan Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Dr. Haliza Siraj. Beliau adalah salah seorang daripada ahli Lembaga Pengarah Wanita Berdaya Selangor dan saya sangat menghargai segala usaha beliau untuk membawa ke hadapan topik-topik penting seperti yang kita bincangkan tentang pagi ini, tentang qawwamah. Dan sebelum ini, topik ini mungkin ramai yang tidak tahu dan bila kita kaitkan juga topik penting ini kepada program Celik Al-Quran yang juga membawakan kita hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran yang menyokong perlindungan dan hak-hak wanita di dalam Islam. Kita selalu bercakap tentang apa yang kita panggil kesaksamaan gender, tetapi apa yang saya suka di dalam agama Islam, kita sangat-sangat sebenarnya mementingkan aspek gender equity, equitability. Equitability ni sedikit berbeza dengan kesaksamaan kerana ianya memberi ruang perbezaan. Di dalam perbezaan itu terdapat sesuatu yang lebih indah, iaitu kita ni dijadikan dengan keistimewaan, kelebihan dan kelemahan juga masing-masing, di mana kita saling melengkapi. Saya sangat suka konsep dalam Al-Quran di mana lelaki, suami dan isteri itu adalah pakaian. Isteri adalah pakaian kepada suami dan suami adalah pakaian kepada isteri, dan saya merasakan aspek tersebut adalah aspek yang sangat indah untuk kita ketengahkan, dan di dalam konteks isteri pakaian kepada suami itu juga mempunyai konteks perlindungan seperti konsep qawwamah yang dibawakan oleh Datuk Dr. Haliza Siraj dan juga para panelis kita yang sangat kita hargai yang akan bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan tidak lama lagi. Sedikit sebanyak tentang Wanita Berdaya Selangor, kita telah ditubuhkan. Sebelum tu Siti, Siti boleh kamera tu agaknya sebab nampak Siti separuh je, kepala tak ada jadi macam okey. Cantik. Minta maaf. Terima kasih. Wanita Berdaya Selangor ditubuhkan pada tahun 2021, namun kita sebenarnya membawa kepada masyarakat
pengalaman pemberdayaan wanita yang sedang lebih 13 tahun di negeri Selangor, dan mandat kita ni besar. Mandat kita ini menyantuni wanita di pelbagai peringkat umur dan lapisan masyarakat di 56 daerah di negeri Selangor, dan topik kita tu besar dan kita merangkumi aspek seperti pemberdayaan wanita, Akademi Kepimpinan Wanita, dan kita juga ada pusat wanita berdaya yang berada di 56 DUN di seluruh negeri Selangor, dan juga kita mempunyai think tank Institut Wanita Berdaya kita. Dan topik kita pada pagi ini adalah topik sangat penting kerana di dalam tempoh pandemik 2000 yang bermula pada tahun 2020, kita melihat kes-kes keganasan rumah tangga meningkat 3 kali ganda, dan Kerajaan Negeri Selangor atas respon kepada masalah penderaan dan pengabaian wanita dan keluarga ini telah menjalankan inisiatif talian selamat, dan kita lihat juga di situ ada banyak peluang untuk kita memberi kefahaman yang lebih kepada wanita kita, keluarga dan juga lelaki di luar sana tentang kepentingan untuk kita mendalami aspek-aspek Al-Quran yang sebenarnya sangat jelas menyantuni, menghormati, menyayangi wanita dan keluarga, dan kita bukannya ingin bersaing dengan lelaki, tetapi aspek kita panggil tadi equitability, yang melihat di mana kita saling melengkapi, dan oleh kerana itu peranan kita walaupun berbeza tapi harus dihormati dan juga disantuni. Okay, saya serahkan kembali kepada Datuk Dr. Harlina, dan saya sangat menantikan sesi kita yang saya yakin akan menjadi sesuatu yang memberi makanan bukan sahaja kepada minda, kepada jiwa kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Siti Qamariah, CEO Wanita Berdaya Selangor, di atas kata semangat itu. Dengan semangat itu jugalah kita kutip, mudah-mudahan apabila kita dapat mencerahkan Puan Siti, walaupun seorang, walaupun satu keluarga saja, one family at a time, mudah-mudahan tidak ada orang yang menggunakan ayat Allah itu untuk ditunggang. Maknanya mungkin hari ini baru dia tahu apakah dia konsep qawamah itu sebenarnya. Puan Siti, jadi itu pun kita rasakan sudah memadai. In fact kan Siti, kalau kita lah memberikan inputnya di media sosial, kita sebenarnya tak perlu risau berapa ribu atau berapa orang, mungkin seorang dua je pun yang mendengar pun, sebab itu semua bukan dalam bidang kuasa kita kan. Semuanya tu hanya Allah saja yang menentukan siapa yang akan dicerahkannya tu, siapa yang akan dicelikkan tentang Al-Quran ini. Kalaulah selama ini pahaman dia begitu, mudah-mudahan hari ini dia mendapat kefahaman yang sebaik-baiknya. Terima kasih Puan Siti Qamariah, dan saya yakin Puan Siti akan bersama dengan kita seterusnya. Sebelum itu sebelum saya mengenalkan panelis saya nak mengalu-alukanlah kepada siapa yang bersama dengan kita ni untuk memberikan komen-komen. Bagi salam pun cukuplah untuk memberitahu memberi isyarat bahawa panelis dan saya ni tidaklah keseorangan tapi dan kalau sekiranya masih sempat lagi untuk dikongsikan dengan rakan-rakan yang kita tahu mungkin pernah ada berbincang tentang topik ini qawamah itu khususnya dalam surah yang kita bacakan tadi. Dan dengan itu Akademi Dr. Har, Wanita Berdaya Selangor dan Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dengan bangganya membawakan 2 orang panelis yang tidak asing lagi kepada kita. Pertama anak anda saya, yang ni dua-dua ni anak anda ni Al-Fadilah Ustazah Fatimah Syarha Muhammad Nordin yang merupakan pengarah Sebarkan Bahagia. Silakan. Apa khabar Ustazah Fatimah? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Dr. Har, segala puji bagi Allah. Suka sangat tengok senyuman Dr. Har pagi ni. Alhamdulillah. Masya-Allah. Dia macam tu juga. Saya panggil Fatimah Syahrani dan saya Dr. Har. Jadi kita memang share that konsonan yang sama tu Jadi alhamdulillah. Terima sekali Ustazah Fatimah akan bersama lagi sekali untuk sesi yang kedua ini. Pada sesi pertama dulu Ustazah Fatimah juga telah menyumbangkan begitu banyak input yang feedback yang kita dapat Ustazah. Memang input yang diberikan oleh Ustazah sangat
mengujakan dalam konteks ilmu itu dan juga dari sudut applicability dia. Maknanya kita sebenarnya ilmu tu satu, kalau tak boleh dipraktikkan pun dia jadi ilmu saja. Tapi mudah-mudahan kali ini Ustazah bersama kita lagi. Saya perkenalkan juga seorang lagi anak anda saya sebagai ahli panel, Al-Fadhil Ustaz Azlan Shah Nabis Khan, CEO Arba Foundation. Kita tengok apa khabar anak anda Azlan, sihat ya? Alhamdulillah. Syukur. Tak dengar pula suara lain. Okey. Okey. Dia teknik. Okey. Sekarang boleh dengar? Alhamdulillah. Okey. Khabar? Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Jadi baik. saya bersama Alhamdulillah baik. anak saya Lan dan juga Ha ni, tapi insyaAllah untuk hari ni kita panggil nama penuh lah ya, Ustazah Fatimah dan juga Ustaz Azlan ya. Jadi tajuk kita hari ni adalah tentang satu persoalan qawamah ya. Adakah dia dalam konteks menguasai atau melindungi ya. Jadi dia kan sebenarnya ya Ustazah Fatimah dan Ustaz Azlan, dia apabila kita lah sebagai umat Islam yang sangat cintakan Al-Quran dalam pengalaman Dr. Har, tentu yang lebih sikit lah daripada anak-anak anda berdua ya. Dr. Har tak orang kata sudah agak kerap Dr. Har temui di mana surah An-Nisa ayat 34 ini digunakan untuk menjustifikasikan layanan terhadap wanita. In fact kan yang meeting pertama Dr. Har kena berhadapan dengan golongan feminis. Ayat inilah dia katakan bahawa di dalam Islam ada satu ayat dalam Al-Quran yang selalu digunakan untuk to silent the woman. Maknanya untuk menjadikan wanita itu bila dengar ayat ni diam terus diam membisu terbungkam. Sebabnya seolah-olah segala kekuasaan ataupun segala hak itu tertumpu kepada suaminya, orang lelaki dalam hidup dia ya. Jadi hari ini kita cubalah buat apa yang terdaya untuk menjawab persoalan ini, khususnya tentang qawamah, sebab kita jarang membincangkan qawamah itu dalam konteks kepimpinan keluarga. Dia lebih kepada siapa yang berkuasa begitu ya, siapa yang di bawah kuasa siapa. Jadi saya nak start dengan anak dia Ustazah Fatimah dulu. Bolehkah agaknya Ustazah huraikan apa yang dimaksudkan dalam konteks qawamah itu, baik dari sudut bahasanya dan juga dari sudut istilahnya. Silakan Ustazah Fatimah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih murabbiyah yang sangat saya sayangi, Dr. Har, yang melengkapi saya hari ini, Ustaz Azlan Shah. Dr. Har, saya kan bila baca tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang selalu kritikal. Contohnya bila dia dengar hadis tentang tidak ada yang memutuskan solat kecuali wanita, keldai dan anjing. Lepas tu beliau akan memberikan pencerahan dan juga beliau akan sangat mencermati cara faham sahabat terhadap hadis tu. Saya memang teringat dekat Dr. Har. Sebab saya rasa sangat satu anugerah yang besar lah buat kita. Ada insan seperti Dr. Har, wanita intelek seperti Dr. Har yang ya Allah, kalau saya baca kisah Sayyidah Aisyah, saya memang teringat Dr. Har. Sebab Sayyidah Aisyah selalu macam tu. Dia kata, hati-hati, kamu samakan kami, orang perempuan ni dengan anjing ke? Padahal Nabi sendiri, bila Nabi solat tu, aku ada ni, antara Nabi dengan kiblat ni, aku baring kat katil. Sebab memang akan ada cara faham tu, cara faham yang tak sama macam yang dikehendaki oleh Allah dan Nabinya. Sebab tu perlu ada wanita-wanita yang kembali
memberi pencerahan, begitu juga Alah, lelaki-lelaki yang adil. dia Subhanallah. dia buka tu saya tak boleh tahan air mata saya. Terima kasih sangat anak Allahu Akbar. anda Fatimah ya. So InsyaAllah. okey, teruskan. Allahu Akbar. Jadi terima kasih Dr. Har, terima kasih Allah atas anugerah Dr. Har untuk kami semua. Terima kasih buat semua jugalah wanita berdaya Selangor yang jadi asbab kita nak dapat pencerahan ilmu. Dan Dr. Har yang bercakap ni tak pandai pun. As-sa'il a'la minal mas'ul. Yang bertanya tu jauh lebih baik daripada yang ditanya ni. Jadi tolonglah betulkan mana yang salah, lengkapkan mana yang kurang. Kita pergi kepada al-qawamah fil lughah. Qawamah dari segi bahasa. Saya merujuk kepada artikel al-qawamah az-zawjiyah, asbabuha, dawabituha, muqtadaha, mawqi'ul muslim, qawamah ar-rajul bainal hawa wa syar'i. Itu antara rujukan saya. Yang boleh tengok panel-panelnya ada dalam Darul Ifta Basriyah. Qawamah dari segi bahasa, man qama ala syai'. Siapa yang man qama ala syai', yang menjaga sesuatu. Ai hafidha alaihi wa ra'a masalihahu. Siapa yang pelihara dan jaga kepentingannya, maslahahnya. Dan qawamah az-zawjiyah ini ialah wilayatu yufawwidu biha az-zawj. Ia satu amanah yang diwakilkan oleh suami lil qiyam ala masalih, untuk menjaga maslahah kepentingan zaujatihi, kepentingan isterinya, bitadbir, dengan dia menguruskan, wasiyanah, dia menafkahi, wal infaq, dia membuat perbelanjaan, wa ghairu dhalik, wa fiha taklif az-zawj, taklifu liz-zawj yuhasabu alaihi amam Allah law farrata fiha. Maknanya di dalamnya tu adalah satu amanah kepada suami untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah jika dia lalaikan amanah tu. Dan disebutkan kama annaha tashrifun lil mar'ah. Sepatutnya kita baca ayat ni kita akan rasa apa? Ini satu kehormatan bagi wanita. Faqad aujaballahu 'ala zawj bimuqtadal qiwamah ataupun al-qawamah. Sebab apa? Sebab isterinya ini terikat dengan akad nikah yang sah. Akad nikah yang suami itu telah menghalalkan untuk menikmati isterinya dengan perjanjian yang sangat tebal, sangat kukuh, sangat kuat dalam surah An-Nisa ayat 21. Mitsaqan ghalidha. Jadi Allah dah memberikan satu amanah kepada zauj untuk melaksanakan tadi tu, memelihara, menjaga kepentingan, menegakkan maslahah. Itu yang disebutkan al-qawamah fil lughah. Lepas tu dihuraikan lagi. Fahiya bidzalika taklif la tashrif. Sebab tu qawamah kat sini adalah taklif, beban, satu tanggungjawab, bukannya satu kehormatan. Wa dhabituha at-ta'amul fi nitaqil usrah, dan kawalannya adalah berurusan dalam konteks keluarga ni. Bima yuhaqqiqu sa'adah laha fi hududi syar'illah. Dengan cara apa? Dengan cara nak capai kebahagiaan baginya dalam batas-batas hukum Allah. Wifqan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Bertepatanlah dengan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim. Dan yang terbaik di antara mereka ialah yang terbaik pada isteri mereka. Subhanallah. Jadi kita tengok pula dalam kitab Wanita dalam Fikih Al-Qaradawi, Dr. Amru Abdul Karim Sa'dawi. Beliau himpunkan etika-etika, ceramah-ceramah Syekh Al-Qaradawi, dan beliau fahamkan kepada kita makna Al-Qawamah. Kata Imam Ar-Razi dalam tafsir dia, tafsir surah An-Nisa ayat 34 yang kita dengar tadi, kata Al-Qawwam kat sini adalah ungkapan sirah mubalaghah. Dalam bahasa Melayu kita sebut hyperbola ataupun majas
atau kiasan yang melukiskan keadaan dengan kata yang hebat. Kalau contoh bahasa Melayunya, kita sebut teriakannya membelah angkasa. Ataupun bangunan pencakar langit. Yang kalau kita baca ikut zahir je, kita kata mana ada macam tu. Tak logik je. Tak ngam pun dengan realiti. Mana ada orang teriak membelah angkasa. Sebenarnya kata ar-rijal qawwamuna 'ala nisa ni, dia macam satu kata motivasi lah, kata semangat bagi orang lelaki. Kena jaga ni. Kena jaga, kena lindung, kena protect sungguh orang perempuan ni. Dia bukan kata perintah, bukan kata orang lelaki kamu wajib jadi pemimpin bagi wanita. Bukan. Bukan gitu konteks ayat tu. Sebab kita tengok secara realiti ya. Secara realiti. Realitinya ada banyak sangat konteks dan kondisi. Ya. Ada realiti yang wanita ni kena ialah wanita ni memikul tugas mengandung, melahirkan, menyusukan, merawat anak-anak. Dan tugas ni bukan tugas yang ringan. Mereka jadi terbatas untuk cari nafkah sebab nak tunaikan tugas-tugas penting untuk kemanusiaan tu. Ya, hasil daripada kasih sayang dengan suami itu. Mereka mengandung, melahirkan, menyusukan anak, merawat anak. Jadi sangat adil lah jika Allah ni galakkan orang lelaki membebani diri mereka dengan tugas cari nafkah. Tugas protect, jaga keluarga tu. Sebab sentiasa ada hubungan timbal balas tu. Untuk mewujudkan keseimbangan antara lelaki perempuan. Sebab kalau dalam sejarah, dulu orang Romawi, orang Parsi, orang dulu-dulu, mereka ni memandang wanita ni macam budak saja. Yang ada macam barang, objek. Macam barang. Tapi tak ada hak. Jadi ayat ni subhanallah, kata Faqihuddin Abdul Qadir dalam kitabnya, kitab Qira'ah Mubadalah. Dia kata ayat ni bukan menegaskan kepimpinan ataupun tanggungjawab lelaki tu dengan asas kelamin tu. Bukan. Tapi tuntutan mereka yang memiliki kemampuan untuk cari nafkah, ya. Pergilah bertanggungjawab untuk bantu mereka yang memerlukan. Hakikatnya dalam realiti ada je keluarga yang single parent. Wanita. Jadi kat situ wanita lah yang akan buat tugas-tugas tersebut. Dan ada realiti yang suami sakit menahun, terlantar. Dan isteri pun kesian, isteri yang buat tugas tersebut. Sebab tu bila kita baca ayat ni, ini sebenarnya sirah mubalaghah. Kata kiasan ataupun kata yang menunjukkan keadaan dengan sangat hebat lah. Sebenarnya satu bentuk motivasi dan anjuran. Wallahualam. Masya Allah. Terima kasih. Jazakillah khair Ustazah Fatimah di atas pencerahan tu. Kalian memang cerah betul. Satu ni bukan sebab tadi Ustazah Fatimah dia puji Dr. Har. Dr. Har memang rasa kalau Ustazah Fatimah ni dia punya kupasan tu kan memang nampak sangatlah kecerdikan itu. dia punya penguasaan tu, alhamdulillah. Fatimah ni Dr. Har doa ni, dua-dua anak Dr. Har ni tak lama lagi ada dia punya nama doktor depan tu, Dr. Fatimah ya, Dr. Azlan, insya-Allah sebagai satu pengiktirafan dan credential di atas keupayaan you all mencerahkinkan sesuatu ni. Kalau lihatkan daripada apa yang Ustazah Fatimah nyatakan tadi, sangat jelas bahawa qawamah itu sebenarnya satu beban tanggungjawab ya, dia bukannya satu privilege atau keistimewaan ya. Namun yang 14 tadi Fatimah cakap tu Dr. Har tak pernah dengar yang tu. Maknanya dia satu motivasi. Maknanya kalau sekarang ni lepas ni kan kita tanya Ustaz Azlan, maknanya agaknya ayat ni apabila saja dibaca ar-rijal qawwamun 'ala nisa, itu satu peluang keemasan pula untuk lelaki ya, mendapatkannya satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah kerana menyantuni wanita itu. Dr. Han nak share dengan Ustazah Fatimah dan Ustaz Azlan bagaimana almarhum bapa Dr. Han menghuraikan ni. Ya, masa tu Dr. Han ni memanglah kan selalu bagi tahu pengetahuan dan juga kefahaman Islam Dr. Han ni secara informal oleh almarhum bapa Dr. Han yang merupakan qadi masa tu kan. Dia punya perspektif dia terhadap ayat ni sampai sekarang Dr. Han rasa masih lagi sangat hampir dengan Dr. Han sebab dia kata bukannya bila kata ar-rijal qawwamun 'ala nisa ni bukan sebab orang perempuan ni tak boleh jaga diri dia sendiri
Ya, itu bapa Dr. So Ha dengan Lan, you can understand how I become like this. Ya, bapa Dr. Ha dia kata ini bukan sebab lelaki perempuan tu lemah nak kena ni. So dia ambil daripada sudut tu. Cumanya dia kata wanita Allah berikan 3 tanggungjawab yang orang lelaki takkan boleh buat, iaitu hamil, ya, lepas tu melahirkan dan kemudian menyusukan. Dia kata tak kira lah macam mana sayang pun orang lelaki tu pada isteri dia, Lan, tak boleh buat yang ni. Jadi untuk orang kata menghargai wanita ni punya, ya, 3 fungsi yang tak boleh, ya, diambil alih oleh lelaki ni, maka lelaki tu kena berkhidmat. Tu kena berkhidmat untuk menjaga wanita ni dalam konteks itu. Takkan dia juga nak pergi cari makan, dia juga nak pergi, ya, dapatkan sumber untuk kehidupan dia dan anak-anak dia. Tidak. Tetapi Bapak Dr. kata, kalau katalah suami tu tak ada, macam cakap tadi lah, ya, boleh wanita ni jaga, ya, boleh, insya-Allah boleh. Dan Dr. ingat dia tutup tu dengan kata tu sebabnya Rasulullah kata ibumu baru bapakmu, dia kata. Sebabnya ibu tu yang hamil, ibu tu yang melahirkan, ibu tu yang menyusukan. So Dr. Har hidup membesar ni Lan dengan itu, dengan pemikiran itu. Jadi bila Dr. Har berjumpa dengan, ya, ayat ini digunakan sebagai satu yang lain tu, dia hati sangat, ni orang kata sangat walang, dia jadi gundah gulana sebabnya, ya, kita, dan itulah agaknya apa yang kita cuba buat hari ni. Jadi Dr. nak jemput Azlan pula masuk ke gelanggang. Dr. tanyakan begini pula ni Lan. Kalau tengok terjemahan Qawwamah ni, ya, dalam ayat 34 surah An-Nisa ini, terjemahan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris saja yang Dr. nak ni kan, ya. Apa yang terjemahkan Qawwamah itu, kalau bahasa Melayu, pemimpin, pengawal, penguasa, penjaga, pelindung dan pengurus. Itu antara apa orang kata 6 yang boleh Dr. sinaraikan. Banyak lagi tu, ya. Ada yang, ya, Dr. pernah dengar sendiri, lelaki berkuasa ke atas wanita, begitu. Ya, itu bahasa Melayunya. Bahasa Inggeris pula, in charge of, protector, caretaker, maintainer, overseer, supporter. Ya. Jadi Dr. Har pernah lah bila, ya, Dr. berbincang dengan rakan-rakan daripada, ya, yang native bahasa Arab ni, dia macam dah jelas tau Qawwamah tu, tak ada isu. Tapi bila Dr. ingat, ya, Dr. jumpa kawan 2004, kawan-kawan daripada Mesir, Egypt semua ni lah. Lepas tu kita kata, dekat Malaysia kita ada isu jugalah kan, tak bolehlah wanita ni jadi pemimpin sebabnya ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Punyalah marah kawan Dr. Har tu lain sebab ini kata, Halina, dia kata please, this is not, you know, that ayah is just for the family, dia kata set up, not to be, macam tu lah, ya, dia punya marah lah tu. Tapi lepas tu Dr. Har katalah, in English it is being translated, man is in charge of, dia punya marah lah. And then I kata kalau dalam bahasa Melayu dia pemimpin, pengawal, penguasa, malah dalam konteks sultah, dalam konteks ada kekuasaan di situ. Jadi Ustaz Azlan kan, apakah sebenarnya perkataan selain bahasa Arab yang paling tepatlah untuk Qawwamah ni, ya, dalam yang banyak-banyak tadi tu? Dan apakah agaknya implikasi penterjemahan Qawwamah yang lebih cenderung menunjukkan kuasa lelaki melebihi wanita? So yang lebih kurang macam itulah Lan, ya. Lan sila, ya, Dr. serahkan pada Ustaz Azlan untuk mencerahkan lagi persoalan ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada Dr. Han di atas ruang ini, dan saya juga ingin merakamkan pengalaman saya waktu kecil, bahkan mungkin lepas SPM tu membaca novel Ustazah Fatimah, juga menghadiri kursus-kursus keremajaan Dr. Han. Jadi berada di satu platform yang sama ini adalah satu penghormatan dan juga honor lah untuk saya. Jadi saya mohon maaf sebab plannya saya memang semangat nak datang ke pentas pagi ni, tapi hari ni bertongkatkan tangan di dalam satu bilik di perpustakaan Shah Alam ni. Jadi saya rasa minta maaf lah kalau nampak bergoyang-goyang gitu kan. Jadi mungkin berapa ni lah. Baik, bila kita lihat konteks perbincangan Qawwamah, saya suka mulakan dengan satu pain point. Masalah yang dihadapi oleh umat ini adalah apabila kita memetik satu ayat, kita bukan hanya memetik phrase, tetapi kita memetik phrase dan kita jadikan sesuatu yang very specific sebagai general rule.
Dan kalau kita lihat antara ayat yang paling menjadi krisis antaranya adalah ayat An-Nisa ayat yang ke-34 ini. Dan lagi beberapa ayat yang saya akan berikan contoh sehingga menyebabkan kita lupa the big picture. Setiap surah itu ada konteksnya dan setiap ayat itu ada konteksnya. Dan sebenarnya kalau kita baca ayat ke-34 ni tanpa membaca ayat sebelumnya 29, 30, 31, 32, 33, kita sebenarnya mungkin tak dapat apakah sebenarnya konteks yang dibincangkan dalam ayat ini, sehingga kita boleh meletakkan ia dalam konteks yang silap dan kita mengeluarkan hukum-hukum yang tidak bersesuaian. Dan kalau kita lihat ini apabila orang memetik tanpa melihat konteks yang luas yang penuh, dia menyebabkan ada dua ekstrim yang selalu berlaku. Satu ekstrim adalah yang abuse ayat-ayat ini, menjadikan ayat ini bahan tunggangan. Misalnya dalam konteks qawamah, dia jadikan ayat itu sebagai hujah untuk dia menekan, menindas, menzalimi pasangan ataupun siapa saja. Dalam konteks ayat lain pun demikian. Demikian juga satu lagi ekstrim yang bila dibaca secara sekerat-sekerat ni, dia rasa Quran tak betul, Allah sememangnya turunkan ayat yang mendiskriminasi wanita. Dia pergi ke satu lagi ekstrim sehingga dia menolak Allah, dia meninggalkan Quran dan sebahagiannya sehingga merasakan agama ini tidak memberikan dia satisfaction, tidak memberikan dia penjelasan yang memuaskan hati. Sedangkan bila kita datang ke titik tengah, setiap ayat Allah Subhanahu Wa Taala perfect. Setiap ayat Allah SWT perfect dan hanya kita sahaja yang mungkin belum sampai atau kita sahaja yang tak faham bila mana kita rasa ia tidak perfect. Dan saya sendiri mencari jawapan kepada ayat 34 secara spesifik ini lama, sehingga saya bertemu pada tahun lebih kurang 2015 barulah saya rasa saya macam boleh tarik nafas lega selepas dilihat dalam konteks keseluruhan surah An-Nisa dan di bagaimana ia progression itu bermula dan berlaku. So sebelum tu ayat ni tentang apa? Even phrase tentang ba'dahum ala ba'd ini Allah cerita dalam ayat yang ke-33, misalnya 32. Allah kata wala tatamannau ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah SWT bercerita sebelum masuk ayat qawamah ini lagi tentang Allah memang ciptakan masing-masing ada kelebihan yang berbeza-beza, dan untuk lelaki apa yang mereka usahakan, untuk wanita apa yang mereka usahakan. Kalau ada rasa tak puas hati, mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala fadl itu. Tetapi jangan persoalkan, jangan membanding-bandingkan. Dan kita hidup di satu suasana yang sangat obses kepada perbandingan dan bagaimana bibit-bibit kekeliruan dan mula rasa prejudis terhadap ayat Allah ni bermula adalah apabila dibawa dalam konteks membandingkan. Tengok lelaki ada kelebihan ni, lelaki ada kelebihan itu, perempuan tak ada, perempuan demikian itu dan ini. Sedangkan ia dipetik luar daripada konteks. Satu lagi ayat saya nak bagi contoh supaya kita sebelum masuk tu kita nampak clear. Adalah ayat surah Al-Baqarah 228 yang sering dijadikan juga hujah. Walil rijali alaihinna darajah. Seolah-olah lelaki ada satu tingkat ke atas wanita. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan ayat itu very specific. Allah tak kata walil rijali 'alan nisa'i darajah. Allah tak kata bagi lelaki ke atas wanita satu tingkat darjat. Tetapi Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat ke-228 itu walil rijali 'alaihinna darajah. Hinna itu pronoun. Maksudnya dia sedang merujuk kepada sesuatu yang sudah diceritakan sebelum itu dalam ayat yang sama. Yang mana dia merujuk kepada ibu ataupun isteri yang ditalakkan, tetapi dia ada kandungan yang dia tak boleh rahsiakan daripada suami yang menceraikan dia. Dan bila dia mendedahkan hal tersebut, bila suami tahu ada baby dalam perut sang isteri, dia ada darjat lebih satu tingkat untuk mengambil balik isteri dia walaupun isteri dia tidak bersetuju, dan ia hanya boleh berlaku 2 kali. So it's a very context, very specific, dan ia seringkali dijadikan macam standard rule dalam berbicara tentang gender role, bila berbicara tentang Quran, yang mana sangat-sangat berbahaya dan membawa kepada banyak salah faham. So baik kita lihat kepada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Konteksnya sebelum itu Allah sedang bercerita tentang harta pewarisan. Dan dalam konteks pewarisan kita tahu antara perkara yang sering diulang, lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian, dan itu seringkali dijadikan sebagai salah satu hujah. Dan saya masih ingat dalam salah satu kelas di Universiti Yarmouk dulu,
sewaktu pensyarah sedang mengajarkan hal ini. Itu antara ulasan yang diceritakan balik bagaimana tanggungjawab qawwamah ini menyebabkan sebenarnya the beneficiary dalam ayat ni adalah bukan lelaki tapi perempuan. Betul. Orang yang mendapat manfaat dalam ayat ini, yang mendapat privilege, yang mendapat kelebihan bukan lelaki tetapi perempuan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan tanggungjawab qawwamah macam Ustazah Fatimah sebut tadi, dia hyperbola, dia juga bersifat berterusan. Seperti Ghaffar, sentiasa mengampunkan, berulang-ulang kali Allah mengampunkan. Wahhab, Allah sering kali memberikan hadiah, berulang-ulang kali memberikan hadiah. Qawwamah juga berterusan, berulang-ulang kali mengambil tanggungjawab, menanggung semua keperluan asas sang isteri. Dan kalau kita lihat, ada juga ulama yang membincangkan dalam konteks yang lebih luas bahawa ar-rijal, menurut mereka, dia adalah golden rule, semua lelaki kena ada mindset dia adalah maintainer, protector, carer untuk wanita. Dan bila masuk dalam ayat ni, barulah kita spesifikkan dalam konteks perkahwinan, ada hal-hal yang seperti ini. Bahawa qawwam itu meliputi segala bentuk tanggungjawab memastikan seorang wanita tidak dizalimi, tidak dibiarkan, bahkan mereka tidak ada tanggungjawab pun untuk mencari nafkah, menyara diri sendiri. Mereka malah diletakkan tanggungjawab itu ke atas seorang lelaki. Dalam konteks ini suami, dalam konteks lain abang, dalam konteks lain pakcik, dalam konteks lain ayah. Dia merangkul semua dimensi seorang lelaki bertanggungjawab ke atas seorang wanita, dalam konteks isteri, dalam konteks adik perempuan, dalam konteks semua yang saya sebutkan tadi. Dan kalau kita lihat bagaimana tiba-tiba dalam ayat ni kan, pada sesi lepas dibincangkan dengan detail kenapa tiba-tiba dalam ayat ni ada cerita tentang pukul. Nabi SAW ni, keldai luka sikit pun Nabi marah. Nabi ni bila tengok burung, anak burung diambil oleh para sahabat, ibu burung menangis pun Nabi cukup sedih dan marah. Bagaimana mungkin Nabi SAW boleh mencontohkan, ataupun kita boleh lihat Quran meletakkan satu ayat yang sangat spesifik, direct, sebut perkataan pukullah mereka. Dan bila diperhatikan, inilah perkara yang saya jumpa 2015 dulu bila dikaji-kaji, rupanya dia ada konteks yang sangat spesifik. Kalau kita lihat dalam ayat tu, yang pertama, Allah sebut ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd bima anfaqu min amwalihim. Bima anfaqu min amwalihim tu dalam konteks bahasanya past tense, maksudnya mereka dah lama dan berterusan dan memang known by culture and law bahawa lelaki lah yang maintain perempuan. By default macam tu ya, Ustaz. By default, by itulah default, default setting. Default setting. Sebab tu ada ulama yang bincang, bila lelaki tidak menyara keluarga, sebahagiannya dalam konteks hari ni agak unik. Saya pun baru ni ditemu buat oleh seorang pengkaji dari Amerika yang tengah kaji tentang house husband. Jadi diinterview dan tanya beberapa soalan tentang bagaimana kalau suami menjadi suri rumah dan isteri yang menanggung. Adakah masih lelaki itu memiliki kelebihan sebagai qawwamah itu, sebagai qaim? Susah, saya tak jumpa lagi explanation yang paling tepat, tapi saya lihat para ulama menyebut seolah-olah menggambarkan kalau hilang tanggungjawab menyara, melindungi, menjaga daripada seorang lelaki, susah untuk mereka nak hadam bagaimana ia berpindah kepada perempuan, sebab ayat ni very specific meletakkan lirrijali qawwamuna 'alan nisa. Dia tidak memberikan ruang untuk berlaku interchange itu. Tapi tak apa. Yang saya nak fokus di sini ialah apabila Allah menyebut hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Apabila mereka ni melindungi ataupun menjaga diri mereka dalam perkara yang ghaib, dan disitulah muncul perbincangan wallati takhafun. Kena garis bawahi perkataan takhafun, kerana lelaki ni dalam konteks perkahwinan, apa benda yang ditakut dengan isteri ni? Isteri letak gula lebih dalam air, mungkin dia takut diabetes, tapi dia tak takutlah pada isteri, kan? Apa perkara yang menyebabkan isteri buat dia rasa takut sehingga dia rasa cenderung nak pukul? Kalau isteri naik suara, tak ada. Orang lelaki tak rasalah, takutlah isteri naik suara. Mungkin adalah sebahagian ini yang kita kata, adalah dia orang kata takut bini dan sebagainya. Saya pun perasan dalam komen-komen ada yang tulis pada sesi yang lalu, culture takut bini, tapi tak apa, itu perbincangan yang lain. Tapi apa yang menyebabkan seorang lelaki takut tu adalah apabila berlaku hubungan luar daripada perkahwinan itu. Apabila dia rasa syak isteri dia ada hubungan lain di luar, pada ketika itu seorang lelaki akan rasa takut.
Dan dalam konteks ayat ini, nusyuzahunna itu nasyaza, uprising, rebel, dalam konteks dia detect isteri dia ada hubungan lain. Misalnya ada jumpa kawan reunion, lepas tu asyik mesej tengah malam, suami rasa macam disturbing. Pada ketika itu pun Allah tak bagi terus pukul. Allah suruh cerita, nasihat dulu, tinggalkan tempat tidur tu bukan satu malam tuan-tuan perempuan saudara-saudari, 1 bulan sehingga 4 bulan. Ini dalam konteks qawamah, dan dalam konteks semua ini berlaku, tidak sekali pun Allah kata dia boleh berhentikan tanggungjawab menyara isteri tersebut. Baik. Makan, minum, pakaian dia, tempat tinggal. Dia tak boleh keluarkan pun daripada rumah. Sehinggalah apabila 4 bulan pun berlalu, kecurangan ini tidak berjaya dibendung dan dia mencabar qawamah, leadership. Dan of course seorang lelaki apabila isteri dia melakukan hal yang demikian, dia sudah tidak ada authority, dia sudah hilang harga diri dan jatuh air mukanya. Pada ketika itu, kalau kita lihat dalam konteks di Amerika di barat, bila girlfriend atau isteri ditangkap bersekedudukan dengan lelaki lain atau ada hubungan dengan lelaki lain, apa mereka buat? Most of the time mereka akan bunuh, dan mereka panggil itu sebagai crime of passion. Islam tak bagi ruang langsung untuk itu berlaku, dan dia hanya menyebut fadribuhunna, dan itu pun kalau tuan-tuan dah sedia tahu, discussionnya adalah pukul dengan kayu sugi, pukul dengan jari, pukul dengan handkerchief, sapu tangan yang dilipat. Nak bagi tahu dalam konteks demikian pun Islam masih melindungi, tidak membenarkan by default. Allah, Nabi SAW sebut, la tadribu ima Allah, jangan pukul hamba perempuan Allah, dikaitkan dengan Allah. Bila nak pukul wanita, ingat ini hamba perempuan siapa? Allah. Kamu depan dengan Allah yang memiliki mereka. So itu by default, by any exception, melainkan isu kecurangan, tidak ada. Kalau tak, nanti semua orang akan draw the line very wide. Apa-apa jadi pun dia digunakan ayat ni untuk kata, oh hari ni masak tak sedap, ini tak boleh terima, ataupun naik suara, ini derhaka. Dia pun nak pergi ke level-level yang kononnya dia faham ayat ni. Sebab tu saya fikir qawamun ataupun qaim ataupun qawam ini mesti difahami dalam konteks dia memiliki tanggungjawab penuh menyara, melindungi, memastikan growth, memastikan even dalam tempat-tempat lain Allah menceritakan tentang bagaimana bila kahwin ni kita bawa masuk isteri ke dalam husn, ke dalam benteng yang melindungi daripada pelbagai ancaman luar, baik fizikal maupun spiritual dan juga emosi tentunya. Saya kira mungkin itu dulu sebagai permulaan. Alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Azlan di atas pencerahan tu. Dr. rasa lately ni je kan kita ada perkataan pencerahan tu, tapi memang betul-betul cerah lah, insyaAllah. Alhamdulillah ya, diterangkan dalam konteks tu. Ustaz Syahri pada sesi yang lepas juga ya mengingatkan kita supaya pastikan melihat satu ayat Al-Quran tu dalam konteks yang lebih luas, bukannya pada yang itu saja. Rasanya Ustaz Azwan nyatakan sangat penting tadi, apabila satu perkataan atau satu ayat yang sangat spesifik sebenarnya digunakan pula ya untuk menjustifikasikan dalam situasi yang sebenarnya tidak bertepatan, dan I think itulah yang menyebabkan ya umat Islam hari ini berada dalam keadaan yang kucak-kacir ni ya. Jadi kan Ustazah Fatimah tadi, Ustaz Azlan dah terangkan juga ya dalam konteks qawamah tadi tu, dalam ayat yang sama ada tadilah ya, kerana Allah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian lain dan kerana mereka telah memberikan nafkah dan hartanya. Jadi kan dia kalau kita melihatnya dalam perspektif beneficiary-nya adalah wanita dan bukannya lelaki, tentu semuanya sudah berbeza kan. Tetapi dan terima kasih Ustaz Azam membawakan pula surah Al-Baqarah ayat 228 tu untuk melihat bahawa ianya bukan satu ayat yang harus dilihat sebagai satu generic atau satu general statement begitu kan, yang dikenakan kepada ini bahawa lelaki adalah lebih tinggi kedudukannya. Malahan kalau misalnya yang kenapa lelaki dapat 2 bahagian dibandingkan wanita, kerana dalam bahagian yang ada pada anak lelaki kan, dekat situ ada hak kakak adik perempuan kan. Kalau misalnya apa-apa jadi kat dia orang, maknanya mereka jadi ibu tunggal ya, dan katalah dicerai hidup atau cerai mati, mereka kembali kepada keluarga lain yang kena bertanggungjawab. Itu sebabnya juga tu. Tapi dalam masyarakat kita ya saya bak nak minta 2 bahagian anak lelaki tu nak, tetapi nanti bila kita ni ahli keluarga perempuan ni ya sangat memerlukan bantuan, sepatutnya diambil daripada harta pesaka yang diberi 2 kali ganda, tak nak pula.
Dan di situlah betapa kelirunya umat ni. Jadi mungkin Dr. Han nak bagikan peluang untuk Ustazah Fatimah Syarham menghuraikan pula kan bagaimana agaknya apabila alasan tentang qawamah itu tadi menjelaskan Lan dah berikan, Ustazah dah berikan dia punya perspektif. Silakan Ustazah pula dalam konteks yang sama itu. Silakan. Terima kasih Dr. Har, terima kasih Ustaz Azlan melengkapi saya sungguh, masya-Allah. Saya tertarik nak membawa kita fokus kepada ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan sebab Allah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Kata Profesor Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ni antara keindahan dan kehalusan bahasa Al-Quran. Bila Allah tak kata Allah melebihkan lelaki ke atas perempuan, tapi Allah kata melebihkan sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain. Dengan makna kata lelaki ada kelebihan, wanita pun ada kelebihan dalam aspek-aspek tertentu. Masing-masing tu ada kelebihan. Bahkan lelaki dan wanita ni adalah keturunan antara satu sama lain. Allahu Akbar. Jadi saya juga nak bawakan pencerahan oleh beberapa ulama untuk kita lebih faham tentang makna Al-Qawamah. Saya mulakan dengan penjelasan oleh Dr. Syauqi Alam, Mufti Al-Jumhuriyah. Beliau sebut, Innal murada bil qawamah. Makna al-qawamah hiya al-qiyamu ala amrin nisa bil himayah war riayah. Maksudnya terputus-putus tu. Macam ada lagging sikit. Wanita ni, kata Profesor Dr. Syauqi Alam, al-qawamah mendirikan urusan wanita dengan al-himayah, melindungi, war-riayah, menjaga, wa talbiyah matalibul hayah, serta memenuhi tuntutan hidup. Dan kata dia lagi, walaysa ma'naha al-qahru wal istibdad bil ra'yi. Bukan makna al-qawamah itu penindasan dan kezaliman dengan pendapat. Nak pendapat dia saja menang, bukan maksud dia. Fahiya la tazid an. Dia tak lebih dari itu. Anna lirijali bihukmi a'baihi al-asasiyah wa mas'uliyatihi wa bihukmi, disebut tak lebih dari itu. Berdasarkan beban dan tanggungjawab asasnya, berdasarkan dedikasi orang lelaki ni untuk mencari nafkah keluarga, membelanya, wad-difa' anha wal infaqu 'alayha, membelanjakannya, dan an takuna lahul kalimatul akhirah ba'da musyawarah ahli baitihi. Dan lelaki ni dia berhaklah untuk buat kata akhir ataupun keputusan akhir selepas musyawarah dengan ahli-ahli rumahnya. Subhanallah, saya suka sangat dengan perkataan kepimpinan dengan musyawarah ni. Dan ini juga yang dijelaskan oleh Profesor Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kepimpinan dalam rumah tangga ni, beliau sebutkan bukan tanpa kaedah-kaedah, bukan tanpa syarat, bukan sewenang-wenang macam tu saja. Dia ada beberapa syarat. Yang pertama, mestilah kepimpinan tu untuk taat kepada Allah. Yang kedua, kepimpinan tu bukan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang. Bukan. Tidak. Sebab setiap hak tu dijamin dalam Islam. Dan yang ketiga, kepimpinan tu mestilah untuk bermusyawarah. Sebab musyawarah ni memang akhlak orang Islam dalam segenap urusan hidupnya. Bahkan dalam urusan kita nak menceraikan susu bayi pun kena ada tasyawurin dan taradin. Itu untuk suami isteri yang hampir nak bercerai dah. Apatah lagi yang hidup rukun damai ni. Mesti tegakkan kepimpinan dengan musyawarah dan saling redha, meredai antara satu sama lain. Subhanallah, sangat indah. Sebab tu al-qawamah
yang kalau kita nak faham sebagai kepimpinan, dia begini. Kita tengok kan dalam kehidupan kita ni, memang Islam ni ajar angkat pemimpin dalam masyarakat kecil, institusi kecil pun dia ajar, apatah lagi yang besar. Bahkan dalam urusan yang bersifat sementara. Contoh kita nak musafir, 3 orang lantik seorang jadi pemimpinnya. Itu memang secara fitrah memang kita perlukan kepada seorang yang kita akhirnya jom kita pakat setuju, lepas dah bincang, musyawarah, kita pakat setuju untuk dengar kata orang ni. Ada satu kesepakatan akhir. Tapi kepimpinan tu mestilah atas dasar cinta dan kasih sayang. Dan semua orang rasa tenang untuk bersama. Sebab dalam pernikahan, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah jadikan mawaddah dan rahmah. Sepatutnya kepimpinan tu didasarkan oleh itu, kasih sayang tu antara keduanya. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, kita melihat pencerahan di sini, ya, bagaimana Al-Qawwamah itu bukan satu bentuk diskriminasi, bukan satu bentuk kezaliman. Dan Syekh Muhammad Abduh pun dia ada nyatakan tentang realiti. Realiti saat ni ramai je isteri yang jadi tulang punggung kepada keluarga sebab suami tak mampu, suami sakit. Jadi dia kata kepimpinan tu tak mutlak bagi lelaki, ya, kerana kemampuan cari nafkah tu. Sebab kalau sekadar kerana kemampuan tu, wanita hari ni pun ada kemampuan untuk cari nafkah tu. Jadi beliau huraikan lagi, Syekh Muhammad Abduh ni kata, lafaz Al-Qawwamah ni dia tak mutlak bagi lelaki. Sebab bentuk kepimpinan lelaki atas perempuan yang dimaksudkan ni adalah kepimpinan yang bersifat demokratik. Yakni kepimpinan yang berikan kebebasan untuk orang yang dipimpin tu boleh berbuat sesuai dengan apa yang bawa maslahah, tidak dipaksakan, suaranya didengari, bukan autokratik. Yang kedua, Syekh Muhammad Abduh kata, kedudukan perempuan ni bukanlah duduk di bawah lelaki ke ataupun di posisi lebih tinggi ke. Tidak. Sebab mereka ni adalah syaqaiqur rijal. An-nisa syaqaiqur rijal kata Nabi. Mereka ni rakan sekerja, adik-beradik ibaratnya. Mereka ni saling memerlukanlah untuk satu-satu tugasan penting. Seterusnya Syekh Muhammad Abduh juga kata implikasi lah daripada pandangan Syekh Muhammad Abduh ni, sebab tu ada pandangan-pandangan yang kata hak kepimpinan ni dia bukan atas kelamin tu, dia lebih bersifat melihat kepada fungsi. Sebab tu adalah pendapat yang membincangkan tentang soal seperti itu. Okey, jadi kesimpulannya qawwamah ini dia satu pembahagian peranan yang adil dalam rumah tangga antara suami isteri yang dilandasi oleh rasa kasih sayang, rasa hormat, rasa menghargai, rasa nak melindungi, nak saling membahagiakan sebagaimana perintah Allah untuk mu'asyarah bil ma'ruf. Ini dalam surah An-Nisa ayat 19. Dan qawwam itu bukannya tentang siapa yang berkuasa atas siapa, tapi siapa dapat bantu siapa. Wallahualam. Masya-Allah. Okey. Terima kasih Ustazah Fatimah, ya. Siapa dapat bantu siapa. Jadi bayangkan satu hubungan yang mana masing-masing, ya, nak mempermudahkan, nak meringankan yang seorang lagi, bukannya nak membebankan. Ya, jadi mungkin tu yang tadi balik kepada apa yang Bapak Dr. Har katakan, dah wanita ini memang tanggungjawabnya tu disebabkan oleh biologinya tu kan, 46XX tu kromosom kita, maka kita ada satu organ yang dinamakan rahim. Allah bagikan organ tu dengan nama salah satu Asmaul Husnanya, ya. Dengan itu, ya, kita mengandung, melahirkan dan menyusukan pula kan. Macam Har sendiri, masya-Allah, Dr. Har tak terikut tu Lan, dia dah exit dah Dr. Har dari sudut bilangan tu, masya-Allah. Dan oleh sebab tu lelaki ni dia macam tadi kan Lan cakap by default kan, dia jadi macam kalau kita fikir dari sudut kemanusiaan pun lah, ya, kalau you tak nak pergi mana-mana lah, memang it's just appropriate. Itu satu tindakan yang sangat-sangat wajar, ya. Dan tentang kepimpinan tadi, Dr. Har
memang selalu nyatakan bahawa kepimpinan keluarga ni adalah kepimpinan kolektif. Mungkin demokratik tu kita nampak macam politik ya, tapi collective leadership adalah siapa yang patutnya lead projek tu. Mana dalam kehidupan kita berkeluarga ni ada banyak projek-projek besar dan kecil kan. Siapa yang mempunyai kelayakan untuk memimpin? Contohnya dia mestilah orang yang paling banyak ilmu tentang tu, orang yang paling banyak pengalaman dan orang yang boleh melakukan strategi yang terbaik. Jadi kalau yang itu tu memang pada ibu, maka Umi lah yang kena lead projek tu. Taklah maksudnya ayah kita ketepikan, tidak. Tapi macam Maha cakapkan tadi, kata akhir. Siapa yang bertanggungjawab kepada keseluruhan keluarga tu, dalam konteks ini diletakkan di atas bahu lelaki. Begitulah ya. Jadi dan dalam konteks itu kalau kita lihat macam Lan kata, dia bukannya tentang perebutan pertandingan siapa lebih kuat daripada dan siapa yang lemah ya. Jadi mungkin untuk yang seterusnya ni Dr. Har selalunya kalau kata naik kapal terbang ni dia nak landing sikit tu kan. Jadi mungkin Dr. Har nak tanyakan pada Ustaz Azlan dulu. Jadi mari kita lihat contohnya tu ya, contoh teladan yang kita lihat di dalam kehidupan Rasulullah SAW selaku ya suami dan bapa, menterjemahkan konteks qawama yang ada di dalam ayat ni Lan. Tadilah dah sebut dah, tetapi ini maknanya dalam lingkungan yang lebih orang kata kalau kapsul dia tu ni 45 ni masuk dalam ni ya, bagaimana ayat itu diterjemahkan oleh Rasulullah SAW selaku ya Nabi dan utusan kita yang punya akhlak Al-Quran itu. Silakan. Lain tak dengar. Okay. Salah satu ayat ataupun ayat Quran yang selalu dibacakan dalam majlis kahwin ataupun yang diletakkan di atas kad-kad kahwin ini adalah ayat surah Ar-Rum. Ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. So kalau kita lihat dalam konteks the purpose of the marriage ataupun tujuan utama yang pertama-tamanya dalam perkahwinan ini adalah untuk mendapatkan peace, ketenangan, kerukunan. So dalam konteks ayat surah An-Nisa 34 ni, ia adalah bicaranya tentang apabila aspek peace itu sudah mula hilang ataupun terancam. Jadi dalam konteks mewujudkan peace ataupun keamanan, kerukunan tu, tentu urusan yang melibatkan keputusan bersama, misalnya Syekh Quraish Shihab dalam bukunya, ada satu buku ni menarik, dia tulis untuk perkahwinan anak dia sebagai hadiah. Jaranglah kita dengar orang tulis buku untuk perkahwinan anak ni kan. So dia tulis buku, nama buku dia Pengantin Al-Quran. Dalam buku Pengantin Al-Quran ini disebutkan apa nama dia Lan dalam bahasa Arab kalau Pengantin Al-Quran tu? Tak tahu, dia memang buku bahasa Melayu, dia memang bahasa Indonesia. Okey. Dia memang buku bahasa Indonesia. Perkahwinan atau Pengantin Al-Quran. Jadi dalam buku itu antara perkara yang menarik disebut adalah mesti menjadikan pasangan itu pusat perhatian. Bermaksud, tadi yang kita sebut ada dua ekstrim. So satu ekstrim yang dianggap suami ni ada full authority. Betul, suami ada authority, tapi kalau dipikir dia tak perlu bincang, dia tak perlu consider pandangan isteri, dia tak perlu consider perasaan isteri. Itu maksudnya dia tak datang lagi betul-betul memahami apakah itu qawamah dalam konteks mewujudkan keamanan dalam rumah tangga. Sebab benda-benda yang melanggar dan mewujudkan suasana tidak aman itu tentulah sudah merosakkan institusi itu dari segi tujuan ia didirikan. Demikian juga dalam konteks wanita juga yang mungkin macam mana yang kita sebut tadi, tatamannu ma faddalallahu ba'dahum ala ba'd, yang mencabar ataupun rasa dia lebih suaranya lebih dominan, ataupun dia dalam konteks saya ini banyaklah isu kalau kita bincang dengan lebih mendalam soal dia rasa gajinya lebih besar, dia ada kedudukan lebih tinggi di tempat kerja, jadi dia melanggar ataupun memijak qawamah suami. Itu juga menyebabkan hilangnya peace, hilangnya keamanan itu. Sebab lepas Allah kata wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Cinta dan rahmat itu memang bukan dari manusia. Wa ja'ala bainakum, Allah yang memberikan apabila wujudnya peace itu. Jadi kalau peace itu tidak wujud, kita mungkin boleh bahasakan satu benda itu sebagai cinta, tapi banyak perbuatan orang yang kononnya bercinta tapi dia menghilangkan keamanan dalam rumah tangga itu. Kecemburuan yang melampau. Ada lagi bentuk-bentuk lain yang kita boleh berikan contoh yang dia jadi abusive, mengatasnamakan cinta. Sebenarnya yang first kali dia kena fikir itu adalah
Adakah perbuatan suami, adakah perbuatan isteri saling menyumbang untuk berlakunya keamanan. Dan macam Dr. Har sebut tadi, dia ada final call. Tak semestinya sepanjang waktu kita boleh bincang dan dapat collective agreement yang sama-sama win-win. Ada waktu memang akan berlaku situasi tak dapat titik temu dan someone has to make that final call. Dan final call itu Allah bagi fadl itu kepada ar-rijal, kepada suami. Dan itu yang mesti diterima, dan itu pun dalam konteks apa? Untuk menjaga keamanan rumah tangga itu. So hari ini krisis yang kita hadapi adalah krisis yang melibatkan masing-masing hanya berbicara tentang apakah hak dia, tetapi tidak membicarakan tentang apakah tanggungjawab dia. So bila itu menjadi mindset, maka kita akan saling merebut apa yang kita mahu berbanding kita memikir apa yang kita mahu laburkan, invest dalam relationship ni. Saya masih ingat seorang syekh saya ni, dia menyebut, dia mengajar dalam berkonteks hadis-hadis hubungan kekeluargaan. Dia sebut di hujung kelas tu, dia sebut, kalau perkahwinan kamu sudah sampai ke tahap kamu saling memetik ayat Quran dan memetik hadis untuk mempertahankan kedudukan dan pandangan kamu, maksudnya perkahwinan kamu berada di tahap kritikal. Maksudnya dalam konteks asalnya, kamu janganlah sampai nak kena quote ayat kamu akan masuk neraka, ini malaikat akan laknat. Mananya keamanan, mananya cinta dan rahmah kalau kita saling mengkot ayat-ayat yang mengancam pasangan yang kita sepatutnya sayang, yang sepatutnya kita hormat. Jadi kalau sudah sampai ke tahap itu, maksudnya dia ada masalah yang cukup besar. Dan jangan sama sekali menjadikan kelemahan kita yang mungkin panas baran, mungkin suka cakap lawan, dan menjadikan ia dibentengi oleh dalil-dalil agama. Jangan heret agama dalam masalah psikologi, masalah temper, masalah yang kamu ada itu. Letakkan agama di tempatnya. Dan kita belajar sama-sama, lelaki, perempuan, suami, isteri, untuk mendidik diri ikut Al-Quran. Bukan tarik Al-Quran ikut perangai kita. Kita yang kena ikut apakah panduan Al-Quran. So moga-moga Allah SWT bantu kita dalam usaha mewujudkan keamanan yang nantinya Allah kata Allah akan turunkan cinta. Mawaddah ni cinta yang sangat mendalam. Dan rahmah ni, kalau kita cerita tentang rahmah ni memang takkan habis lah betapa kasihnya Allah itu. Dan Allah kongsikan hanya 1% daripada 100 rahmat Allah tu, itu yang dinikmati oleh semua makhluk yang ada di muka bumi daripada awal sampai akhir. Jadi moga-moga Allah SWT bantu kita mendirikan rumah-rumah tangga yang sejahtera, yang penuh dengan kasih sayang, keamanan. Dan tinggalkanlah, saya boleh sebut dengan yakin, Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak memberikan ruang untuk perkahwinan didirikan dengan suasana pukul, memukul, maki, memaki, apatah lagi memetik ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi untuk mempertahankan perbuatan-perbuatan yang mungkar seperti itu. Sekian. Assalamualaikum. Saya salam balik kepada Dr. Har. Terima kasih anak dia Azlan. Yang part tadi tu, yang apabila rumah tangga tu terpaksa menggunakan ayat Quran dan juga hadis untuk mempertahankan tindakan masing-masing, yang tulan kena tulislah kat Samuel lain, lepas tu jadikan Dr. sekarang ada lesson of the day bagi yang sikit-sikit tu. Dia sebab sekarang ni agaknya kalau kita nak berceramah punya panjang orang mungkin tak dapat ni, tapi kita ambil dia punya lesson learn tu kan Lan. Tolonglah Lan, Dr. tak tolong sangat letakkan ya tentang ini, sebab mungkin ini satu yang terlepas pandang ya, kita ingatkan dengan berdalilkan Al-Quran dan Sunnah itu, maka kita sebenarnya menunjukkan bagaimana autoritinya kita, bagaimana berilmunya kita. So sebenarnya kita hanya pergunakan agama tu untuk kepentingan kita. Itu satu yang sangat ni. Sebabnya kan Lan, orang perempuan ni dia jadi serba salah lah. Ya, bila kita nak cakap sikit je, kamu tak taat. Ya, sikit-sikit je, itulah dia Rasulullah kata perempuan ni lagi ramai dekat neraka. Daripada agaknya kadang-kadang kan Lan, kalaulah sehari lah ya, you all ni orang lelaki hidup dalam jadi orang perempuan, agaknya boleh rasa lah kan macam mana semuanya dan tadilah Lan katakan satu ekstrim lagi, orang melihat bahawa agama ini hanya mengongkong, hanya memberikan segala orang kata peluang untuk lelaki mempergunakan wanita. Jadi akhirnya dia lari daripada agama ni. Jadi mudah-mudahan Dr. Har mungkin ni teringat juga apa almarhum bapa Dr. Har bila tentang surah Ar-Rum tu. Maknanya kat situ indikator kan bahawa hubungan suami isteri, lelaki perempuan itu menjadi tanda kebesaran Allah. Dalam surah Ar-Rum tu dia
ayat 20 sampai 20 berapa tu lah. Semuanya tentang wa min ayatihi kan. Ini semuanya tentang, dan salah satunya adalah tanda kebesaran Allah itu adalah hubungan suami isteri ni. Begitulah sekali orang kata ajaibnya. Dan indikatornya adalah sakinah mawaddah rahmah. Dia adalah emosi. Ya, dia bukan something yang kita boleh nampak. Dan sakinah tu kita tak boleh katakan oh saya tenang ya, saya aman. Kena tanya orang yang hidup dengan kita tu. Sebab punyalah ramai hari ni mungkin ni para suami atau isteri yang merasa dia bahagia, tapi orang yang hidup dengan dia sangat menderita sebenarnya. Ya, dan mawadah tu arwah Bapak Datuk kata mawadah ni adalah cinta berahi yang awal-awal perkahwinan tu. Tak jumpa sampai 3 hari, rasa nak terekam each other. Itu mawadah. Rahmah tu dia kata di hujung tu nanti. Bila nampak ya husband kita hari tu punyalah ganteng kata orang Jawanya. Sekarang ni dah boroi dah ataupun kan kita yang perempuan ni pun kan semuanya dah tak nampak ni. Tapi ya datang rasa belas. Datang rasa kesihan. Ya, yang itu yang kita nampak pasangan dah mungkin warga emas berdua-dua pergi surau tu itulah dia dekat situ rahmah, dan itu yang kita nak sebenarnya dalam hubungan yang sangat ikhlas ini. Jadinya ni mungkin soalan terakhir untuk Ustazah Fatimah pula, bagaimanalah agaknya yang kita ni nak menangani situasi di mana ayat ar-rijal qawamun 'ala nisa ni digunakan di luar konteks institusi rumah tangga ya. Maknanya macam-macam lah ya yang bertujuan untuk menghalang pembawitan aktif wanita di dalam memimpin masyarakatnya. Sedangkan di situ memang sangat perlu wanita mengambil tempatnya Tuhan. Jadi apa agaknya nasihat terhadap kita ni bagaimana nak menangani situasi ini? Silakan. Terima kasih Dr. Har. Terima kasih Ustaz Azlan. Masya Allah. Dalam kitab Politik Dakwah seorang ulama ni namanya Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Dia ada sebut tentang bagaimana persepsi masyarakat ni memang jadi tekanan budaya lah bagi perempuan yang kita perlu beri perhatian. Sebab tu bagi beliau di antara prioriti reformasi ataupun islah adalah kita mendahulukan hal-hal yang berhubungan dengan pelurusan pemikiran, pelurusan persepsi, metod, nalar, fikir, amal. Yang mana Syekh Al-Qardawi pula berkata, dia kata memang kalau orang tu buruk persepsi, buruklah tingkah laku dia. Sebab tu perilaku ni adalah buah persepsi, baik ataupun buruk. Jadi memang usaha pencerahan, perbincangan secara intelek memang kita kena teruskan. Dan tahniah, moga Dr. Har terus istiqamah atas kemampuan ilham Allah berikan untuk memberi pencerahan kepada umat. Subhanallah. Balik tentang kepimpinan wanita dalam masyarakat. Ikut kajian oleh McKinsey dan juga company, dia kata memang perlu bergabung ni antara pola fikir feminin dengan maskulin. Sebab syarikat yang ada 3 ataupun lebih wanita dalam pengurusan kanan, bila bergabung ni, laki wanita ni meraih mata lebih tinggi dalam semua ukuran dimensi kecekapan tu. Kecekapan organisasi. Sebab apa? Sebab syarikat tu akan ada keputusan yang lebih baik di peringkat teratas, lebih banyak kreativiti, inovasi, penyelesaian masalah pun akan jadi lebih baik. Sebab apa? Sebab kepelbagaian kognitif tu lebih besar. Cara fikir laki, cara fikir perempuan dibincangkan, dimesyuaratkan. Jadi amat rugilah kalau kita nak hidup dalam erti kata nak mensisiakan kemampuan ni separuh penduduk dunia, wanita ni. Sebab jumlah dia relatif seimbang dengan laki pada hari ini. Sayanglah. Dari segi hukum Islam pula, Syekh Qardawi kata, Al-Quran tak pernah sebut pun wanita dilarang untuk menduduki jabatan-jabatan publik, jabatan-jabatan awam tu. Orang yang larang tu, dia berdalilkan dengan satu hadis Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang bagaimana bila Nabi SAW dengar Bauran binti Kisra, dia ambil alih jawatan sebagai pemerintah dekat Parsi, Nabi pun kata, lan yufliha qauman wallau amrahum imra'ah.
takkan beruntung kaum yang urusannya tu dipimpin oleh wanita. Jadi orang yang larang tu yang ambil hadis ni. Dan ada orang dia tak terima hadis ni sebab dia kata peliknya hadis ni muncul tiba-tiba je ketika terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan. Lepas tu bangkit Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pimpin pasukan Jamal, baru muncul hadis ni. So Syekh Qaradawi kata bagi orang yang tak terima tu memang tak ada masalah lah nak bagi rasional tentang wanita ni tak dilarang pun untuk duduki jabatan publik. Tapi bagi orang yang terima pula, sebab hadis ni pun kuat juga ni. Mestilah cara faham dia tu perlu diluruskan. Sebab hadis ni tak boleh difahami dengan arti kata wanita ni tak boleh menduduki jabatan jenis apa pun. Tak boleh faham macam tu. Sebabnya kalau pun mungkin dibenarkan, larangan tu sebenarnya fokus kepada jabatan-jabatan tertentu sahaja. Misalnya imam solat, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ataupun jadi khalifah yang ada kuasa mutlak. Itu mungkin larangan tu kepada aspek-aspek tu sahaja. Jadi balik kepada penjelasan ni, diterangkan dalam kitab Wanita dalam Fikih Al-Qaradawi ni, dia kata cuba tengok betul-betul Quran ni puji pemerintahan Ratu Balqis. Dia pun ada kekuatan akal. Dia selamatkan rakyat dia. Dan kita tengok biasanya kepimpinan wanita dia sumbang kepada global peace, dia nak keamanan, dia tak suka dunia peperangan. Dia minta pandangan daripada dia punya team kan, dari sudut nak mendapat keputusan. Allahu Akbar, betul, Masya Allah. Jadi sebenarnya hadis Bawran binti Kisra walaupun kita terima sekalipun, sebenarnya Nabi tak umumkan kepada semua. Nabi spesifikkan kepada kisah Bawran binti Kisra tu saja. Sebab kita tahu raja yang memerintah Parsi saat itu dapat surat Nabi pun dengan penuh ego, dia koyak surat Nabi. Lepas tu cara pemerintahan pun saling berebut-rebut ni. Sampai tahap membunuh satu sama lain dalam ahli keluarga. So Nabi tengok, okey, situasi terkini, tengoknya akhirnya dilantik perempuan. Sanggup dia lantik dengan lepas ada apa ni, situasi bunuh-membunuh tu satu sama lain tu, dilantik perempuan. Konspirasi. Nabi kata tak beruntung pun kaum tu. Nabi spesifikkan kisah tu. Sebab Nabi SAW pun ialah ada kondisi-kondisi yang Allah beritahu tentang perkara yang future, perkara akan datang. Macam dalam Quran tentang Ghulibatir Rum. Itu satu berita, bukan hukum syar'i secara umum. Itu satu berita. Sebab tu disebutkan lagi oleh Muhammad Farid Sadiq, Fakulti Hukum Cairo University, dalam kitabnya berjudul Al-Huquq As-Siyasah lil Mar'ah. Dia bawakan sejumlah dalil-dalil peranan wanita ni di pentas politik. Penting sangat. Sampaikan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi lantik Samra binti Nahika Al-Asadiyah untuk jadi pengawas pasar Al-Hasabah dekat Mekah. Bila naik Saidina Umar jadi khalifah, Saidina Umar siap bagi cambuk. Apa cambuk? Satu alat lah untuk membuat penguatkuasaan dekat pasar tu kepada Nahika ni. Bahkan Umar bin Al-Khattab dekat Madinah pula dia lantik Ashifa binti Abdillah Al-Adawiyah. Nama anak Dr. Har ya. Subhanallah. Ni wanita yang menjadi pemimpin dalam urusan umum. Dan banyak lagi contoh-contoh. Sehinggalah isu ni sebenarnya jadi khilaf lah di kalangan para ulama. Dan hujah-hujah yang mengatakan wanita ni boleh jadi pemimpin bila ada kemampuan. Memang sangat kuat kita tengok. Subhanallah. Wallahualam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, rasanya dalam perbincangan kita ya dah complete lah kita punya sudut pandang yang kita nyatakan di sini. Dan mungkin ya Dr. Har sebelum merumuskan, nak minta panelis merumuskan juga, kita boleh lihat bahawa ya dalam konteks ini, kalau kita tidak melihatnya sebagai siapa yang lebih berkuasa dan siapa yang sebenarnya di bawah kuasa seorang, ayat ini menjadi satu ayat motivasi kepada kedua-dua ya, suami isteri untuk saling menyantuni satu sama lain. Dan
Dianya tidaklah satu ayat yang digunakan untuk menindas satu yang lain juga. Cumanya kan Dr. Han mungkin nak bawakan dalam konteks untuk menyediakan manusia kepada tanggungjawab yang ada ni, maka orang lelaki ni Lan, Ustaz Azlan, dia punya software dia memang kena menyantuni, menjaga, memelihara, melindungi, mengawal. Tu tidaklah, tapi maknanya menjagalah tadi tu, menjaga keperluan itu. That is your software. Jadi kalau ikutkan peluang untuk memberi makan kepada isterinya tu adalah satu yang sangat berharga bagi lelaki. Ni Dr. Han nak ingatkanlah kepada semua anak-anak Dr. Han sendiri yang mungkin gajinya lebih daripada suami. Itu tak justify kita untuk berlaku sombong, berlaku bongkak terhadap suami kita. Malahan Dr. Han kata kita ni kena belajar bagaimana hidup dengan kemampuan dia. Mungkin kalau kemampuan kita bolehlah ada banglo di atas bukit kan, tapi suami kita boleh berikan yang ini, maka itulah dia. Tetapi of course kita ni yang Allah berikan rezeki yang lebih ni untuk siapa pula? Yang rezeki tu untuk kita kongsikan bersama. Dan itu pula kan Ustazah Fatimah jadi sedekah kita. Sedekah yang sangat dituntut iaitu kepada ahli keluarga kita. Dan untuk wanita pula, I know you are independent, tetapi boleh tak let go sikit lah kan. Maknanya benarkanlah suami kita, ahli keluarga lelaki kita untuk menyara kita. Kerana itu sangat penting pula. Kita pula ni sebenarnya Lan, on the other hand, DNA wanita ni kan pula adalah untuk disara. Kita boleh lah kalau nak kata boleh je kan. Kita we don't need men macam tu. Tapi di dalam tu sebab benda tu software kita kan, dah lah mula letih, mula ni. Dr. Han pernah tanya tau dalam satu ceramah. Berapa lama agaknya kita ni orang perempuan, mula-mula tu semangat lah kan, saya boleh bantu suami saya, orang rasa seronok lah kan, lama-lama tak apa bang, saya bayarkan semua bil ni semua. Okey, saya nak tanya, berapa lama agaknya boleh buat macam tu? Setahun kot ya? Tu ada seorang angkat tangan, tak doktor, 3 bulan cukup lah, dia kata macam tu kan. Dan orang lelaki pula agaknya kan, mula-mula seronok lah agaknya kan, semua isteri dah ni kan, tapi lama-lama dia rasa macam mana? So Dr. Han memang nak kena, ini yang pengalaman Dr. Han. Ada seorang rakan Dr. Han ni kan, isteri dia sangat independen kan. Dr. Han pun kenal dua-dua mereka kan. Dan walaupun mereka hidup bersama suami isteri, tapi macam lebih macam I, you lah. Akhirnya suami ni kahwin lain seorang lagi. Ini bukan nak cerita pasal poligami ke apa, tapi dia nyatakan pada Dr. Han, biasalah lah ni kalau misalnya ada orang lelaki kan, dia kahwin seorang lagi, dia macam kena justify. Dr. Han tak tanya pun, tapi sebab ni Han, I need to tell you why I marry seorang lagi isteri. Itu kenapa? Dia kata, wife dia, my friend tu, dia orang kata uruskan semua sampai I ni redundant, dia kata. Budak-budak pun tak respect dia apa semua. So I need somebody who make me feel dengan izin that I am providing, dia kata. Kata tepuk kepala lah kan, ada orang dia rupanya dia kena kahwin juga untuk rasa dia berguna tu. Allah. Jadi itulah dia tadi dan semuanya perlu titik keseimbangan Di titik tengah itulah titik kesejahteraan. Dia tak boleh ekstrim sangat But on the other hand, Dr. pernah nak tutup dengan satu cerita, satu ceramah tu Dr. cerita tentang ni. Dr. kata Ar-Rijal Qawwamun 'alan Nisa ni sebenarnya menguji kita juga wanita, bagaimana sebenarnya untuk juga membenarkan suami kita untuk menjaga kita. Sebab itu ibarat itulah bagaimana dia nak merasa bahawa dia seorang lelaki begitu. Rupanya dalam kerap Dr. tu ada orang yang memang tengah marah sangat dengan suami dia ni sebabnya dia rasa dia yang ialah di KL ni kena dual earner kan, dan suaminya membayar rumah dan kereta, dan harian tu makan minum anak semua tu dia. Dan dia rasa sangat penat dan dia kata malam tu sebenarnya dia tengok suami dia makan, dia rasa macam nak tarik macam tu lah bila syaitan nak ambil pinggan tu nak hempas kat muka dia, kata tak malu makan beras I yang beli macam tu. Dia rasa begitu. Dan masa tu ceramah ni ada dekat tempat kerja dia malas sangat nak datang pergi, sehingga kan kawan dia kata, "Mailah, you duduk je kat belakang tu," dia kata kan. Dan rupanya dia kata pasal Dr. Han kata macam ni lah, baik kita benarkan suami kita untuk sara. Dr. Han sebut selalu ni, kalau Dr. Han ni Bill Gates pun lah dan kalau Ustaz Zul boleh bawa ikan kering dengan kangkung je pagi tu
tahan makan yang tu. Ya, sebab itulah yang dia boleh bawa. Tapi takkanlah Bill Gates ni kan lokek sangat kan. Ya, kenalah juga ni kan. Tapi itu dia. Dan bila dia tahan cakap macam tu, dia menangis tau. Lepas daripada tu, organizer kata, Prof ada seorang nak jumpa Prof. So saya jumpa dekat dalam bilik kecil tu. Dia kata, dia menangis tu sebab dia rasa, apa itu kesilapan yang sama ni dia kata. So lepas ni, Prof dia kata, saya akan bayar kereta dan rumah. Dan saya akan benarkan suami saya yang beli nasi, yang beli beras, beli makan tu, semua yang kat dapur tu, dia kata, supaya hati saya ni tidak bahasa begini. 2 bulan lepas tu kan dan dia WhatsApp kat Dr. Har, alhamdulillah dia rasa seimbang balik rumah tangga tu. So ni Dr. Har harap ya, inilah juga sebenarnya bagaimana kefahaman dan ilmu itu sebenarnya menyuluh kehidupan kita. Yang selama ini mungkin kita rasa gelap ya. Dan Masya Allah ya. Jadi saya kira itulah yang kita ni Dr. Har harap mudah-mudahan kita semua beroleh ya sedikit pencerahan di sini. Dr. Har secara peribadi duduk menjadi host ni. Sebenarnya kan Lan dan Fatimah, Dr. Har rasa lagi banyak tahu belajar sebagai panelis, sebagai host daripada dia jadi panelis. So Dr. Har mungkin itu strategi akademi Dr. Har, kita akan berkolaborasi ya. Alina kata alhamdulillah best perbincangan pagi ni, terima kasih ya Dr. Har dan panel. Gabungan memimpin antara lelaki dan wanita sangat diperlukan. Betul, itulah conclusionnya ataupun kita punya kesimpulan. Dan jadi Dr. Har nak berikan pada Ustaz Azlan ya, mungkin seminit 2 untuk menyimpulkan, kemudian Ustazah Fatimah Syarah, silakan. Mungkin ringkas saja, dalam kita berbincang soal ini selalunya yang menjadi subjek ataupun tumpuan yang perlu dibela dan dipertahankan itu wanita, betul. Cuma saya lihat ada banyak perubahan yang berlaku pada zaman yang semakin berkembang ni. Saya dah jarang dah dengar circle terdekat ni yang kasar terhadap isteri dan mungkin pukul ataupun mungkin tidak menjalankan qawamah itu dengan baik. Kebanyakannya dengan kesedaran melalui program-program macam ni sudah bertambah baik. Cuma apa yang berlaku pula dari satu sudut lain adalah ramai orang yang mungkin terlupa empati kepada si rijal pula, yang perlu menjalankan qawamah berterusan itu tanpa orang tahu pun betapa dia melalui tekanan perasaan, burn out. Bila dapat baby, orang semua Masya Allah fokus pada isteri dan orang tak tanya pun bagaimana si suami itu sedang melalui pengalaman itu. Tambahnya tanggungjawab dia, amanah dia, dan saya rasa untuk melahirkan satu keluarga yang seimbang, yang sejahtera dalam konteks macam misalnya wanita berdaya Selangor ni, dia perlu juga ada usaha yang seimbang untuk memperdayakan juga ar-rijal ataupun rijal-rijal yang ada, ayah-ayah, para suami, yang juga sebenarnya memerlukan support system. Kita selalu anggap orang lelaki dia tak perlu menangis, dia tak perlu rasa sedih dan gundah gulana, dia always kuat. Ya, begitulah masyarakat meletakkan kondusi bahawa mereka perlu sentiasa kelihatan kuat, tapi ramai yang broken inside, yang mana sampai satu point mereka mungkin akan patah. Dan kadang-kadang bila mereka patah itu, mereka pergi daripada satu ekstrim ke satu ekstrim yang lain. Jadi untuk melihat keseimbangan itu secara menyeluruh, saya mencadangkan agar kita dapat banyakkan lagi perbincangan ini dan juga mengajak juga para ayah. Saya rasa mungkin ayah-ayah ataupun suami jarang melakuk dengar talk macam ni. Jadi kita kena banyakkan lagi usaha insya-Allah, dan saya sangat puji usaha ini dan terima kasih kepada Dr. Har, Wanita Berdaya Selangor dan juga Yayasan Warisan Ummah. Semoga usaha-usaha ini nanti dikira sebagai amal saleh di akhirat. Sekian, terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz Azlan. Agaknya tu Puan Siti Kamariah hadir tu, kita kena buat juga lelaki berdaya Selangor kot agaknya kan, untuk memberikan support system tersebut ya. Tapi mungkin walaupun tidak dalam konteks itu, mungkin dalam konteks yang lain juga. Okey, terima kasih Ustaz Azlan. Silakan Ustazah Fatimah. Terima kasih semua, Masya Allah. Kesimpulannya, Allah sayang lelaki dan wanita. Betul. Antara lelaki dan wanita ni ada persamaan dan ada perbezaan. Dia bukan persamaan total dan bukan juga perbezaan total. Sebab tu kalau cara faham tu kita tengok daripada ulama-ulama yang adil, kita akan dapat merasakan Masya Allah, hebatnya Allah, ya, betapa hikmahnya Islam. Tapi kalau kita ada rasa macam bias je kan,
Manusia ni tak kira lelaki perempuan, dia mungkin boleh bias. Tapi Allah dan Rasul, insya-Allah kita sangat yakin Allah Maha Adil, Nabinya tak bercakap dengan hawa nafsu. Jadi kita akan terus kena mencari ilmu, memerlukan ilmu supaya kita dapat merasai yang betul semangat surah At-Taubah ayat 71 yang kata lelaki beriman, perempuan beriman ni mereka saling membantu, saling melengkapi satu sama lain dalam tugas suruh yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Dan kata Profesor Abdul Halim Abu Syuqah, hak-hak yang seimbang antara suami isteri ni antaranya Allah bagi qawamah, anjuran untuk laki ni untuk cari nafkah, untuk melindungi, untuk protect keluarga kan. Dan wanita pula ada kedudukan yang dipelihara Allah dengan mitsaqan ghaliza, mereka ini dijaga oleh Allah dalam perjanjian yang sangat kuat. Dan bila kita perhalusi lagi, subhanallah, banyak nas-nas yang kuli, yang umum, yang sangat menjaga hak-hak lelaki dan perempuan ini. Ada pesanan untuk orang lelaki, ada pesanan untuk orang perempuan. Dua-dua ada pesanan. Subhanallah, wallahu alam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasanya macam ya kalau nak panjangkan pun lagi program ni, tapi alhamdulillah kita dah bersiaran 1.5 jam dan alhamdulillah tu dia YB Dr. Siti Mariah Mahmud pengurusi wanita berdaya Selangor telah mengatakan sini. Terima kasih Dr. Han dan panel. InsyaAllah kita teruskan program memandaikan umat ini, menjadikan umat lebih bijaksana, lebih berilmu, bermaklumat, dan insyaAllah Dr. Han nak maklumkan juga bahawa kita akan ada sesi yang terakhir, sesi ketiga untuk siri pertama ni ayat keempat surah ayat ke-34 surah An-Nisa ini, insya-Allah pada awal Oktober 2 Oktober nanti. Kali ini kita bersama panel Ustaz Syari Abdul Rahman dan juga Ustazah Fatimah juga dengan kali ini tentang nusyus pula, nusyus lelaki atau nusyus wanita. Sebabnya kalau sebab nusyus ni aja Ustaz Azlan, selalunya orang perempuannya lah yang kena. Jadi kita huraikan itu dan kita akan bersama lagi nantikan kita punya poster promo, dan mudah-mudahan kalau siapa yang merasa ada banyak maklumat yang terperolehi hari ini, tolong sebar-sebarkan. Mungkin boleh juga ni kan line dan orang dengar ni masa dia bawa kereta, dia jadi macam podcast tau. Dia akan dengar, on kan aja, kita tak payah tengok pun muka panelis, dengar saja, dan itu sebenarnya satu cara yang kita gunakan dalam teknologi yang ada ni. So alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi. Sekali lagi Dr. Han nak ucapkan jazakumullah khairan katsira pada Ustazah Fatimah Syarhan dan juga Ustaz Azlan Shah Nabis Khan di atas sumbangan ilmu mereka itu, dan kita doakan Allah memberikan asatizah kita ini kekuatan dan juga peluang sebanyak-banyaknya untuk terus menyebarkan ilmu ini supaya lebih ramai daripada kita yang melihat Islam itulah sebenarnya penyelesaian kepada kebanyakan masalah kita. Dr. Har tutup macam ni je. Arwah Bapak Dr. Har kata, kalaulah sesuatu tu nampak pelik sangat dan dikatakan datang daripada Islam, itu bukan Islam. Senang je. Dan macam mana kita nak tahu? Kita kena tambahkan ilmu. So dengan itu saja dulu minta maaf, mohon ampun dan maaf kalau ada sepanjang pengendalian ini Dr. Har terkasar bahasa, tersilap langkah, tersilap bicara, dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang ada ni menjadi orang kata alatnya saja, dan insya-Allah kalau ada kekurangan dari pihak Dr. Har sendiri atau Ustazah Fatimah ataupun Ustaz Azlan, kita yakin Allah akan datangkan penambahbaikan itu kan, dan Fatimah kita ni standby aja ada masa nanti kalau ada tersilap pasti akan ada di situ teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak tahu melalui siapa, tapi itulah cara kita nak menambah baik dalam konteks bertanggungjawab kita ini. So Dr. Har sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.